peranan Malaysia dalam Intergovernmental Oceanographic Commission. Bersama dengan tetamu kita telah pun bersama di sebelah saya daripada tadi ni. Edi Mazlan Shah Ali Murad, Timbalan Setiausaha Bahagian Pengurusan Alam Sekitar, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih. Baik, mungkin untuk permulaan inilah, tadi Hana ada menyebut Intergovernmental Oceanographic Commission, IOC. Kita mungkin ada dalam kalangan kita penonton Selamat Pagi Malaysia yang pertama kali mendengar perkataan IOC ini. Mungkin boleh memberi pencerahan pendefinisiannya. Terima kasih Munawar, terima kasih Hana. Tapi sebelum tu saya rasa sebab tadi kita mula dengan satu berita yang gembira kan. Jadi saya ingat saya mewakili seluruh warga Kasar mengucapkan jutaan tahniah jugalah kepada pemain badminton negara kita atas pencapaian itu. Seterusnya kalau saya boleh jelaskan atau kongsikan sedikit apa itu IOC. Penuhnya Intergovernmental Oceanographic Commission. Ia adalah satu suruhanjaya yang ditubuhkan di bawah UNESCO, payung UNESCO, daripada tahun 1960 lagi. Lama dah IOC ini ditubuhkan. Dia dianggotai oleh 149 buah negara, termasuk Malaysia. Tetapi Malaysia hanya menganggotai IOC ini sekitar tahun 1989. Jadi matlamat utama IOC ini ada 3. Satu, untuk mewujudkan kerjasama strategik di kalangan saintis-saintis dalam bidang sains marin, sains kelautan dan sebagainya. Kedua, untuk membina modal insan, bukan sahaja daripada segi aspek sains marin itu sendiri, tetapi connecting the dots between sains dengan perancangan polisi, perancangan dasar. Itu in a nutshell, itulah dia IOC. Jadi apakah kaitan IOC terhadap Malaysia dan juga peranan negara sendiri dalam IOC ini? Kalau saya boleh rumuskan, kita tengok kaitan dia dengan negara. Kalau kita tengok pencapaian SDG, kita ada 17 SDG. Kalau dalam konteks kita hari ini, SDG 14, Life Below Water. Kita tengok pencapaiannya agak terkebelakang kalau kita nak bandingkan secara relatifnya dengan SDG-SDG yang lain. Jadi berdasarkan faktor itu, IOC telah membuat satu deklarasi di mana semua negara anggota bersetuju untuk kita menggambling resources atau kita nak mobilize resources untuk pastikan pencapaian SDG dapat ditingkatkan. Deklarasi itu adalah UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development untuk tahun 2021 hingga 2030. Jadi dalam dekad ini, dalam 10 tahun ini, kita nak pastikan pencapaian SDG 14 itu setanding dengan pencapaian SDG-SDG yang lain. Jadi kita sebagai negara anggota sentiasa komited untuk bukan sahaja menyokong tetapi menyumbang ke arah pencapaian SDG 14 itu sendiri. Itu kaitannya. Jadi itu ada nyatakan 17 SDG yang cuba dicapai dan juga 3 matlamat utama IOC ini. Mungkin boleh terangkan apa antara kelebihan dan kepentingan IOC ini kepada negara dalam kita memastikan kelestarian lautan negara ini. Kalau kita tengok, negara kita ni memang negara maritim, sebuah negara maritim kan. Kita dikelilingi oleh lautan. Jadi penglibatan kita dalam IOC ini memang sangat-sangat penting dan memberi impak yang sangat positif. Satu, disebabkan kita ni dikelilingi oleh lautan, 70% lebih kurang 70% terumbu karang di dunia terdapat di Malaysia. Jadi atas dasar itu kita tengok negara kita sering atau perairan negara kita sering dijadikan sumber rujukan untuk penyelidik, saintis-saintis dari luar negara. Itu pertama. Keduanya, disebabkan kerjasama saintifik yang dijalankan di antara saintis tempatan dan juga antarabangsa ni tadi, kita mempunyai peluang dan ruang untuk mencari solution bagi memastikan satu, pencapaian SDG 14 itu tadi tercapai. Kedua, untuk memastikan isu-isu yang kita hadapi, contoh isu terbesar, bukan isu terbesar atau isu dalam perspektif besarnya perubahan iklim. Pertama. Kedua, isu pencemaran sisa plastik yang akhirnya akan mencemarkan ekosistem marin. Jadi bagi mencari
solusi ke atas isu-isu ini. Platform IOC ini dirasakan satu platform yang sangat penting bagi Malaysia. Seterusnya, melalui IOC ini juga Malaysia boleh menggunakan kepakaran tempatan mahupun kepakaran luar negara itu tadi untuk membantu kita menggubal satu dasar tadbir urus marin negara. Kita tahu sekarang kita ada dasar maritime, kita ada dasar eco pelancongan dan sebagainya, tetapi belum ada satu dasar yang komprehensif yang merangkumi subsektor ini untuk kita mentadbir urus lautan negara kita dengan lebih tersusun. Jadi apakah antara cabaran yang dihadapi sendiri dalam memastikan pelestarian lautan secara ringkas yang mungkin kalau kita tengok macam saya maklumkan tadi, isu utama yang kita hadapi sekarang pencemaran lautan akibat daripada sisa plastik. COVID-19 memberi impak yang sangat signifikan. Kita selalu berbelanja secara online, plastik. Plastik sekali guna selalu digunakan sekarang. Jadi itu isu utama. Keduanya, dalam perspektif yang lebih besar, kita tengok isu perubahan iklim. Sea level rise, hakisan dan sebagainya, itu memberi impak bukan saja kepada alam sekitar, malah dia memberi impak kepada penduduk-penduduk di pesisir pantai. Jadi cabaran-cabaran ini untuk kita hadapi dan mendepani cabaran-cabaran ini, Kementerian Alam Sekitar memang sangat komited untuk kita pastikan agar pencapaian atau hala tuju pencapaian SDG 14 itu tadi dapat dicapai dengan jayanya, insya-Allah. Jadi Tuan ada nyatakan beberapa cabaran yang perlu dihadapi kita dalam kita mencapai matlamat untuk kelestarian lautan kita ni. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan juga bagaimana peranan komuniti masyarakat secara keseluruhannya untuk membantu aspirasi Malaysia mencapai kelestarian lautan ini. Soalan yang sangat menarik. Salah satu elemen ataupun salah satu strategi yang digariskan di bawah UN Decade of Ocean Science ini tadi adalah multi-stakeholder engagement, di mana bukan sahaja saintis, bukan sahaja penggubal dasar, malah komuniti setempat, coastal communities kalau kita masukkan dalam konteks marine kan. Jadi coastal communities ini memang memainkan peranan yang sangat-sangat penting bagi memastikan apa yang dirangkakan di peringkat pembuat dasar itu betul-betul atau benar-benar memberi manfaat kepada sosioekonomi dan sebagainya kepada masyarakat setempat itu tadi. Bagaimana pula dengan usaha penyelidikan dalam bidang sains marin ini sendiri supaya ia disebar luas agar rakyat Malaysia ini sedar agak kepentingan untuk kita menjaga ekosistem Malaysia? Bukan hanya untuk kita wawarkan apa yang telah kita lakukan, seperti yang saya maklumkan tadi, tujuan utamanya untuk pastikan pencapaian SDG 14 itu tercapai. Jadi untuk kita tunjukkan visibility atau komitmen negara itu di peringkat yang lebih tinggi, saya boleh kongsikan di sini juga yang Kementerian Alam Sekitar dan Air, KASA, akan melancarkan UN Decade of Ocean Science ini di peringkat kebangsaan. Di mana pada 31 hari bulan Mac ni akan dilaksanakan upacara pelancaran itu oleh YB Menteri sendiri, YB Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, di mana akan diikuti dengan webinar peringkat tertinggi, high level webinar. Kita terbangkan secara virtual Executive Director IOC sendiri daripada Paris, dan juga wakil daripada Westpac, bagi sama-sama berkongsi bagaimana cara untuk kita connect the dots between science dengan penggubal dasar. Itu pertama. Kedua, bagi merancakkan lagi upacara perasmian itu, sebab ini julung kali diadakan. Bagi merancakkan perkara itu, kementerian dengan usaha sama strategik dengan universiti-universiti tempatan, kita akan melaksanakan build-up program. Kita dah rancangkan ada 3 build-up program. Pertama, daripada 25 hari bulan ini sendiri, UMT akan mengadakan sesi webinar yang akan fokus kepada isu ocean literacy. Yang ni macam Hana cakap tadi, macam mana kita nak wawarkan. Jadi melalui ocean literacy ini, masyarakat-masyarakat kebanyakan akan lebih faham peranan sains dalam penggubalan dasar. Seterusnya pada 29 hari bulan nanti, USM akan mengadakan webinar yang akan memfokuskan kepada healthy ocean. Kita nak tengok acidification dan isu-isu begitu.
Dan sehari sebelum upacara pelancaran itu, UM dengan kerjasama kementerian juga akan melaksanakan webinar yang akan memfokuskan kepada isu-isu perubahan iklim, impak perubahan iklim ke atas ekosistem marin dan sebagainya. Ya, jadi ya, itu yang kita harapkan agar penonton-penonton Sahabat Pagi Malaysia ini boleh sama-sama turut sama participate dalam seri-seri webinar itu dan juga mungkin boleh berbincang dengan panel-panel yang diterbangkan khusus secara virtual daripada luar negara itu tadi. Satu program yang sangat menarik sekali untuk kita kongsikan kepada penonton dan kita harapkan matlamat program tersebut tercapai untuk kita memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat Malaysia berkenaan pentingnya kita menjaga lautan kita supaya kekal terpelihara. Tuan, setakat ini mungkin dari segi pengamatan dan juga pendidikan yang telah dilakukan sebelum ini, bagaimana dari segi pencapaian terhadap usaha-usaha kelestarian maritim di negara kita? Kalau kita tengok, kalau saya fokuskan pengurusan sisa plastik, banyak inisiatif yang telah dilaksanakan di peringkat kementerian mahupun di peringkat lokal. Kita dah kenakan charge minimum 20%. Setiap negeri sekarang akan kenakan charge minimum 20%. Itu untuk mengawal penggunaan plastik sekali guna supaya dia tidak menjadi penyumbang kepada pencemaran lautan itu tadi. Itu satu. Keduanya, kita tengok juga banyak siri-siri advokasi untuk kita, macam Hana cakap tadi, kita nak tingkatkan kesedaran ataupun appreciation di kalangan masyarakat untuk kita bukan sahaja faham kegunaan lautan itu, tetapi untuk kita sama-sama menghayati agar nanti ekosistem marin ini boleh memberi manfaat balik kepada kehidupan kita seharian. Ya. Itu antara perkongsian kita pada hari ini, Hana. Dan tidak juga lupa usaha kementerian alam sekitar untuk menghalang pemasukan lupusan sampah plastik. Itu satu usaha yang baik juga untuk kita membantu ekosistem negara kita. Dan terakhir sekali mungkin boleh berikan sedikit harapan dan juga apa aspirasi Malaysia sendiri dalam memastikan kelestarian lautan. Kita rasa satu itulah macam yang saya maklumkan tadi, komitmen kita untuk mencapai untuk menggerakkan pencapaian SDG 14 itu perlu diutamakan. Sebab itu menjadi satu threshold atau benchmark bagi memastikan pemahaman spesies manusia, I would say, ke atas kelestarian ekosistem marin itu. Itu pertama. Kedua, kita nak pastikan di peringkat nasional supaya agar ada satu dasar yang lebih menyeluruh untuk kita tadbir urus ekosistem marin ini ataupun lautan kita ini dengan lebih tersusun dan merangkumi segala sektor-sektor yang terlibat. Itu saya rasa dua perkara utama yang menjadi tanda aras untuk kita pastikan. Baik. Terima kasih sekali lagi Tuan Edi Mazwan Shah Ali Murad, Timbalan Setiausaha Bahagian Pengurusan Alam Sekitar, Kementerian Alam Sekitar dan AIS. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Ana, terima kasih Munawar. Terima kasih. Baik, itulah antara perkongsian kita tadi bagaimana negara kita sebagai sebuah negara maritim yang kaya dengan kepelbagaian biodiversity marine yang mempunyai keindahan dan keunikannya tersendiri. Baik, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan banyak lagi perkongsian yang menarik untuk anda.